A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran hadis pada bab bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada minggu lepas kita dah hafal hadis tentang nikmat-nikmat yang kita perlu syukuri dan kita perlu jaga. Kita perlu kita perlu manfaatkan betul-betul. Jangan kita bazirkan nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita, iaitu dua nikmat, masa lapang dan kesihatan. Okey, hari ini kita sambung lagi. Kita bicara tentang bagaimana kita nak mengaplikasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Okey, kamu boleh buka muka surat 35. Kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey. Baca dan faham. Assalamualaikum rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan syarahan bertajuk bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur bermaksud ucapan atau perbuatan terima kasih kepada Allah Ta'ala dan pengakuan yang ikhlas atas nikmat dan kurniaan yang diberikan oleh Allah. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kita bagaimana kita nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dalam surah apa? Dalam surah Al-Fatihah. Allah SWT ajar bagaimana kita nak ucap kata-kata syukur, iaitu dalam ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, perkataan dia adalah lagi umum daripada syukurillah. Kalau kita bersyukur, kita ucap Alhamdulillah. Kalau kita ditimpa musibah pun kita ucap Alhamdulillah. Lain dengan lafaz syukur. Kalau kita syukur, mana terima kasih, cuma kita akan ucapkan kepada nikmat saja, bukan pada musibah. Tapi kalau kita ucap Alhamdulillah, bila kita ditimpa nikmat, diberi nikmat, kita ucap Alhamdulillah. Bila kita ditimpa musibah, kita ucap Alhamdulillah juga. Pada lafaz apa Rasulullah SAW pernah ajarkan macam mana kita nak ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita diberi nikmat, iaitu pada lafaz alhamdulillahillazi tatimmas salihat. Maksud dia, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan kebaikan. Apabila kita ditimpa musibah, kita ucap Alhamdulillah juga, tapi pada ayat yang lain, Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala urusan, atas segala hal-hal. Jadinya kalau kita ucap syukurillah, syukur kepada Allah SWT, kan, ataupun kita kata syukran ya Allah, lebih baik kita ucap Alhamdulillah, sebab Allah Ta'ala ajar kita ucap Alhamdulillah. Okey. Sayyidina Umar, apabila dia demam, apabila dia ditimpa sakit, jadi dia ucap Alhamdulillah. Jadi sahabat pelik, ya Umar, kan, tanya, wahai Umar, kenapa engkau sakit kau ucap Alhamdulillah? Sayyidina Umar kata, sakit inilah yang menyebabkan aku lagi hampir, aku lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lagi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lagi sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lagi banyak baca Al-Quran. Jadi martabat sahabat, martabat ulama,
para aulia ni, dia sampaikan diberi musibah, sebenarnya bukan musibah bagi dia, dia adalah nikmat bagi dia. Masya Allah. Kita apabila kita ditimpa musibah, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ataupun kita ucap apa, kita ucap alhamdulillahi ala kulli halin. Tapi sahabat dia anggap ujian ni sebagai nikmat, sebab yang menghampirkan pada Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah nikmat, dan yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah bala. Maksudnya apa? Contoh, kita dapat duit, ataupun kita dapat, orang kata dapat hadiah, kita dapat handphone, contoh kita dapat laptop. Jadi dengan handphone tu kita lagi lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lagi kurang baca Quran, kita lagi kurang beribadah, maka handphone, laptop, duit yang kita dapat tu adalah musibah, adalah ujian bagi kita. Tapi kalau kita dapat handphone, kita dapat laptop, kita dapat duit tu menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tu adalah nikmat. Sama juga macam contoh kita lari-lari jatuh, jatuh tersepak batu, luka. Jadi kaki kita sakit. Jadi kaki kita sakit tu, kalau kita duk sakit, duk maki, duk hamun macam-macam, sampaikan jauhkan daripada Allah Taala, dan kita rasa putus asa, rasa sedih macam-macam, jadi itu adalah musibah. Tapi kalau kita jatuh tu, kita makin ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah nikmat. Jadi nikmat dan ujian, musibah ni adalah subjektif. Jadi secara ringkasnya kata ulama, segala perkara yang menyampaikan, segala perkara yang menghampirkan diri kepada Allah SWT tu adalah nikmat, dan segala perkara yang menjauhkan diri daripada Allah SWT tu adalah musibah. Tu ringkasnya lah. Okey, kita sambung balik. Maksud nikmat pula pemberian Allah kepada manusia dalam pelbagai bentuk berupa kesenangan, keselesaan dan serba mencukupi dalam kehidupan. Sebagai orang Islam, kita wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada yang sedikit apatah lagi yang banyak. Ni dah Ustaz dah terangkan. Nikmat ni bukan dia lagi luas daripada harta benda. Lagi luas daripada perkara yang kita boleh capai dengan panca indera. Sebagai contoh apa? Kita boleh beli rumah besar, tapi kita tidak boleh beli keselesaan. Kita boleh beli katil yang sangat empuk, tapi kita tak boleh beli tidur. Kadang-kadang orang yang miskin tu tidur lagi lena daripada orang kaya. Kita boleh beli jam mahal-mahal, tapi kita tak boleh beli masa. Kadang-kadang orang miskin ni lagi banyak masa, untuk diri, lagi banyak masa untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk baca Quran, berbanding dengan orang kaya yang tidak ada masa. Sampai satu tahap untuk diri sendiri pun tidak ada. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, jika kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu. Jika kamu ingkari, wala in kafartum, jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak ayat Quran tentang supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
Jika kamu hendak membilang, hendak mengira nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, tidak akan terkira. Nescaya tidak akan terkira. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu hendak dustakan? Jadi semua nikmat yang Allah SWT beri tu, semua perkara yang kita dapat tu adalah kurniaan nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita buka muka surat sebelah. Okey. Nikmat kesihatan. Ni. Contoh nikmat kesihatan. Yang pertama, akal yang cerdas. 2, badan yang sihat. 3, terhindar dari penyakit. 4, mampu melakukan pelbagai aktiviti. Kata ulama, kita bangun pagi, kita celik mata sekali, celik mata beribu-ribu nikmat yang Allah SWT berikan. Celik mata sekali je, beribu-ribu nikmat terkandung dalam celikan pertama tu. Kita boleh melihat apa? Contoh je, kita boleh melihat warna, kita boleh melihat jauh, kita boleh melihat benda dekat, kita boleh melihat benda-benda yang halus, macam-macam. Nikmat mata ni tak terkira. Allah Akbar, kan? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan. Okay, tengok nikmat masa lapang. 1, mempunyai masa untuk berehat. 2, dilapangkan masa untuk beribadah. 3, dapat meluangkan masa untuk keluarga. 4, mempunyai peluang untuk berbakti kepada masyarakat. Nampak? Ustaz dah cerita tadi. Dia ada masa untuk diri, untuk berehat. Ada masa untuk beribadah, baca Quran, zikir, solat, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, cara Rasulullah SAW menjaga kesihatan. Ni sikit je sebenarnya. Jadi dia benda ni subjektif. Bukan setakat ni saja, banyak lagi. Rasulullah SAW bersugi, makan ketika lapar. Makan mesti ketika lapar. Bukan makan, orang kata tu bukan hidup, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kena ingat, bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi makan ni, kita makan ketika kita lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Tu adalah sunnah Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita ni tak terlampau ataupun tidak melebih-lebih dalam perkara yang harus. Berlebih-lebih pada yang harus pun boleh mengakibatkan menjadi haram. Sebab apa? Memudaratkan diri. Perkara tu boleh memudaratkan diri. Mana kata kalau kita makan sampai kenyang, dia akan jadi malas, akan jadi mengantuk. Sampai satu tahap kalau kita berterusan melakukan perkara tersebut, boleh menyebabkan sakit pada banyak sakit pada badan kita. Banyaklah. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, membasuh tangan sebelum makan. Basuh tangan sebelum makan. Adab makan tangan kanan. Yang keempat, melakukan aktiviti bersukan seperti memanah, berkuda dan berenang. Ini adalah sunnah Nabi. Okey, cara menguruskan masa, menepati masa. Kedua, melakukan kerja tanpa bertangguh. Ketiga, melakukan aktiviti yang berfaedah. Yang keempat, menyusun jadual aktiviti harian. Kita kalau boleh kerja tu, kita jangan tangguh. Okey. Doa bersyukur. Mari bermain dam tu tak payahlah. Doa bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni doa supaya Allah SWT tetapkan hati kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah SWT.
amalkan setiap kali lepas solat, amalkan. Maksudnya, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperelokkan ibadatku kepadamu. Syukur itu pun atas izin Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan untuk kita bersyukur, kita tidak bersyukur. Kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita ucapkan syukur, kita rasa bersyukur itu pun sebenarnya adalah taufik, adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tidak ada apa. Okey, saya rasa setakat pada tu je. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan untuk kerja rumah, okey, kamu hafal doa bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey. Kemudian kamu tulis doa bersyukur dalam buku tulis kamu, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.